Muhammad Ihsan Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak ada nak soalan nak tanya lah, cuma nak nyatakan pendapat lah sebab saya ikuti live Datuk sekarang hari ni. Okey, terima kasih. Cuma kalau live akan datang tu, apa kata kalau kita invite sekali pihak belah sana tu, macam paling baru ni yang saya hangat saya tengok. Ini baru lepas tadi tu pun walaun juga tu. Dia kalau geng kita, dia tak tanya hal-hal bab liwat ni tuan-tuan. Kita buat sesi apa macam planning lah, maksudnya macam invite macam Papa Gomo ke dengan Cikgu Ubat ke, sebab dia orang ajak juga dekat TikTok ni. Saya dah banyak kali invite Papa Gomo ni, tapi tak pernah pun dia request nak masuk. Yang pernah sekali yang berani masuk Atan Likas. Kita pergi jemputan kepada Cikgu Ubat dengan Papa Gomo ni contoh. Okey. Boleh. Saya menjemput dengan rasminya menjemput Papa Gomo untuk join live saya ni. Bila-bila masa datang je. Kita tiap-tiap malam pukul 10.30 malam tu memang kita akan live. Mula-mula saya akan bawa tajuk-tajuk isu semasa. Lepas saya jawab-jawab tu, studio punya soalan pun ada. Lepas tu kita boleh buka lah, tak ada masalah lah. Papa Gomok ke, Papa Kurus ke, Papa Beruang ke, silakan kan. Atan Likas ni dia nak datang lagi sekali pun, silakan kan. Jangan dia koyak kan. Lepas tu janganlah menjerit-jerit. Nak berdebat, kita berdebat cara terhormat. Okey? Betul. Cikgu Ubat pun boleh, tak ada masalah. Saya pun nak tanya dengan dia kan. Ketika saya duduk dalam penjara, apa pasal dia datang ke rumah saya? Dan apa dia buat dekat dalam rumah? Ketika dia rumah tu rumah isteri saya kan. Dia datang ke rumah saya. Apa dia buat kat dalam rumah tu? Jeng. Jeng. Saya dah suruh dia bersumpah menafikan perbuatan dia tu. Sampai sekarang Cikgu Ubat tak berani bersumpah. Jangan dia kira kepala gila dia je. Kita pun ada kepala gila kita juga. Okey? Okey, baik. UG Rock Classic. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Tadi tertarik sikit lah dengar nama Mukris kat Kedah. Awak tertarik tang rambut yang licin ke? Saya ni bukan pemuda, Datuk kenal lah saya. Okey. Saya remaja purba. Remaja purba. Okey. Lebih kurang Tok Mahathir ni. Remaja purba. Selalu tidak malam masak Datuk masuk. Ya. Bagus. Tu, tanya Datuk je tu. Simple ni, satu soalan. Ya. Tadi Datuk kata mungkin Sanusi risau mungkin Mukris akan naik lah kan? Ya, betul. Tapi dia orang ni tak sedih ke? Yang lepas ni Mukris hilang wang perteruhan? Siapa? Mukris kan yang lepas pihak hari tu hilang wang pertaruhan. Deposit hilang. Saya ingat kalau misalnya sekali lagi kalau Mukris bertanding atas tiket Perikatan Nasional, Sanusi pun akan turun, akan bantu untuk hilangkan lagi deposit dia. Sebab dia dah tahu. Dia dah tahu bahawa si Boboy ni akan menggantikan dia menjadi calon menteri besar. Jadi sebelum Boboy tu ada cukup syarat untuk diangkat menjadi calon menteri besar, dia sendiri akan membantu untuk meruyupkan Boboy. Okey. Okey, itu je tu. Terima kasih. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, soalan studio silakan. Tok, ini daripada WhatsApp tu Alright. Okay. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya Najmi, berumur 25 tahun. Okey. Sebagai pendukung kerajaan perpaduan dan juga penyokong PH. Saya amat suka melihat kesepaduan dan tolak ansur yang ada dalam parti komponen kerajaan perpaduan. Okey. Tetapi ura-ura kuat mengatakan BN akan terus memperjuangkan kebebasan Datuk Najib Razak. Bagi saya itu adalah limit tolak ansur yang saya sebagai pendukung boleh diterima juga. Jadi mohon pendapat komen Datuk berkaitan ura-ura. Macam mana ura-ura apa?
Dia kata hura-hura kuat mengatakan BN akan terus memperjuangkan kebebasan Datuk Najib. Keadilan. Ya. Keadilan tu. Itu bukan hura-hura. Ini dia tanya tu. Ini bukan hura-hura. BN UMNO khususnya memang akan terus memperjuangkan supaya Datuk Seri Najib diberikan keadilan. Kerana apa yang berlaku ke atas diri beliau memang jelas tidak adil. Bagaimana seorang hakim yang tak ada pengalaman untuk mengambil kes jenayah tiba-tiba ditukarkan menggantikan Hakim Sufian Razak. Baru seminggu Hakim Sufian Razak itu menjadi hakim untuk membicarakan kes SRC International Datuk Najib. Tiba-tiba dia ditukarkan, digantikan oleh seorang hakim yang tak ada pengalaman bernama Nazlan Ghazali daripada hakim Mahkamah Komersial. Tiba-tiba terus ambil kes jenayah yang berprofil tinggi. Dan bila kita siasat, rupa-rupanya dialah hakim, dialah manusia yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC International. Dia sebagai Head of Legal and Corporate Affairs Maybank ketika itu. Kita bayar, 1MDB bayar RM800,000 untuk perkhidmatan yang diberikan oleh Maybank. Dan dia merupakan General Counsel Maybank. Dia merupakan Company Secretary Maybank. Dia memang dipilih oleh Mahathir kerana dia ada conflict of interest. Tetapi dalam penghakiman dia kata Datuk Najib bersalah bila mana Datuk Seri Najib mencadangkan penubuhan SRC International itu sendiri pun dah salah. Dah ada niat tak baik nak menggelapkan duit kuop. Padahal dialah yang sebahagian daripada pihak yang telah menghadiri mesyuarat untuk mencadangkan penubuhan SRC International. Ini belum lagi kita bincang soal penemuan ataupun bukti-bukti terbaru yang Datuk Seri Najib punya peguam minta untuk dikemukakan di mahkamah. Contohnya dalam dari bab dapatan berhubung dengan penglibatan Nazlan, minit mesyuarat, berdokumen-dokumen yang ditandatangan oleh Nazlan. Tapi sehingga hari ini, walaupun SPRM mencadangkan supaya Hakim Nazlan didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana telah menghukum tidak bersandarkan undang-undang, sehingga hari ini tidak ada pendakwaan oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Sama juga pihak SPRM mengesahkan bahawa Hakim Nazlan sudah melanggar Kod Etika Hakim 2008, Seksyen 8 dalam kurungan 1A. Sehingga hari ini Chief Justice yang dicadangkan namanya oleh Tommy Thomas, bukan melalui Judicial Appointment Commission, tidak melakukan tindakan tata tertib ke atas Nazlan. Jadi selagi Nazlan tidak dihadapkan ke muka pengadilan, macam mana kita nak terima apa yang dilalui oleh Datuk Najib? Datuk Najib minta supaya dia dibenarkan untuk bawa Queen Counsel. Sedangkan Tommy Thomas boleh engage King Counsel, tak ada masalah. Dalam buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas, dia sendiri mengatakan bahawa dokumen kes SRC ni 30,000 muka surat. Dia perlukan masa, very complicated. Tapi bila kita minta Queen Counsel, Peguam Datuk Najib minta Queen Counsel, dia orang tak bagi Queen Counsel. Bila nak pakai Peguam Zahid Co, Hisham Pokteh, dia minta masa 3 bulan. Kalau tak bagi 3 bulan pun bagilah 2 bulan. Macam mana nak baca 30,000 muka surat? Kalau langsung tak diberikan masa untuk pihak peguam membaca dan menyiapkan hujah-hujah untuk mempertahankan Datuk Seri Najib. Memang terang-terang Datuk Seri Najib tidak diberikan keadilan. Okey Dok, cakap pasal Datuk Seri Najib ni, sebagai orang yang rapat dengan Datuk Seri Najib, orang yang rapat dengan keluarga Datuk Seri Najib, bila agak-agak Datuk Seri Najib ni dikeluarkan? Saya menyangkakan
dia ni, Datuk Seri Najib ni hanya boleh mendapat keadilan sekiranya kita tukar Ketua Hakim Negara dan Peguam Negara. Cuma masalahnya, Datuk Seri Anwar belajar melalui kesilapan Perdana Menteri yang lepas. Khususnya Tun Mahathir. Tun Mahathir ada pengalaman, bila dia tukar Peguam Negara, last kali dia kena saman balik, negara kena bayar 3.7 juta ringgit kepada Tan Sri Apandi Ali. Dan dia pun ada pengalaman bila dia tukar peguam Ketua Hakim Negara daripada Tun Raus kepada Tan Sri Richard Malanjun. Kita gunakan ianya sehabis baik untuk menjadi modal politik. Jadi takkan Datuk Seri Anwar tak belajar melalui kesilapan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir bila dia dapat kuasa, dia boleh gunakan kuasanya sepenuhnya kerana dia ada 5 tahun untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke 15. Dia ada 5 tahun. Tapi Datuk Seri Anwar bila dia dapat kuasa 6 bulan daripada tarikh tu, dia kena berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Jadi kalau saya baca gerak-geri Datuk Seri Anwar ni, bacaan politik saya nampak dia akan gunakan kuasa dia untuk buat pertukaran-pertukaran penting ini selepas pilihan raya di 6 buah negeri ini. Jadi kalau tanya dengan saya, bila masa yang paling baik yang saya boleh jangkakan Datuk Seri Najib mungkin boleh keluar, saya nampak selepas pilihan raya yang 6 buah negeri ini. Yang ini yang saya nampak. Kedua, ada kemungkinan besar pembebasan itu juga boleh berlaku sekiranya Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja. Ini di luar bidang kuasa Datuk Seri Anwar. Dia boleh memujuk, dia boleh merayu ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong, tetapi last kali ianya atas budi bicara ke bawah duli tuanku. Hanya tuanku boleh memutuskan sama ada nak beri pengampunan ataupun tidak. Kalau misalnya tuanku putuskan sebelum dia berundur dan kembali berkhidmat sebagai Sultan Pahang, mungkin sebelum beliau berangkat balik lah, maknanya paling lewat pun ujung tahun. Ini yang saya punya bacaan lah. Tetapi ialah Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Tak tahu kalau besok lusa tiba-tiba Ketua Hakim Negara merasakan dia dah tak nak lagi. Sebab kes conflict of interest ni bukan hanya satu kes Datuk Najib ni yang melibatkan Hakim Nazlan. Ada satu kes di antara Citibank dengan ada sebuah syarikat yang lawan dengan Citibank. Tak silap saya, satu syarikat lawan dengan Citibank. Hakim Nazlan terlibat juga. Dia mempunyai conflict of interest dengan peguam yang mewakili Citibank tu. So tak mustahil besok lusa tiba-tiba Ketua Hakim Negara merasakan bahawa tak berbaloi dia mempertahankan Nazlan lagi. Nampak sangat yang dia tidak berlaku adil. So kemungkinan besar Hakim Nazlan kena apa yang dipanggil sebagai tindakan tata tertib. Secara automatik kes Datuk Najib tu perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak ada konflik kepentingan. Ataupun tiba-tiba Peguam Negara dakwa Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan seperti mana dicadangkan oleh pihak SPRM. Kes Datuk Najib perlu dibicarakan semula. Retrial. Bila retrial, Datuk Najib akan ada hak untuk diikat jamin. Maka dia bebas. Maka dia bebas dan dia boleh bertanding semula kalau dia nak.